ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baca surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينزفون Jadi tadi sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, golongan as-sabiqun. Itu was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itu orang-orang yang mendahului, di mana dialah yang mula-mula, sekali juga yang dapat segeranya mereka itu mendapat syurga, mendapat balasan yang baik. Dan mereka itulah Allah Ta'ala beritahu golongan muqarrabun, golongan yang didekatkan dengan Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, di dalam syurga yang penuh nikmat, yang mana mereka itu, golongan itu sullatun minal awwalin, satu bahagian besar di kalangan orang yang awal dulu, qalilun, dan bahagian yang sedikit di kalangan orang yang kemudian. Yang mana minal awwalin situ, si bilangan awal itu adalah awal yang di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Qalilun minal akhirin, sedikitnya di kalangan mereka itu, yang termasuk as-sabiqun, di kalangan orang yang akhir, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan ataupun seperti mana yang sudah diberitahu sebelum pada ini, itu minal awwali, umat-umat yang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, adalah umatnya Muhammad SAW. Jadi mereka ini mendapat nikmatnya ala sururin maudunah. Mereka itu berada di atasnya hamparan yang bertakhta emas, yang mana surur ni apa ni, pelamin-pelamin mereka berada di atas pelamin masing-masing, maudunah, yang bertakhta dengan emas dan permata. Surur tu mana asal dia adalah jamak bagi sarir. Jamak asal dia tu jamak daripada perkataan sarir. Sarir ni jenis katil.
Sarif ni jenis katil. Jenis katil yang duduk lepok di atasnya. Duduk lepok di atas. Yang mana tempat kita ni tidak adalah jenis gitu, kan? Biasanya tidak ada. Mana adanya kawasan lepok yang mana duduk atas dia tu, duduk atas katil, tapi katil tu adalah jenis katil lepok. Katil untuk lepok. Dalam bahasa Urdu dipanggil carpai. Carpai. Carpai ni mana katil lah, tapi katil ni untuk lepok. Untuk lepok-lepok atas dia. Dan biasa orang Arab tu suka gitulah. Pada di atas carpai yang mana dia duduk lepok-lepok di situ. Dan maudunah yang bertata dengan emas dan permata. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Mereka itu duduk di atasnya mutaqabilin sambil menghadap satu sama lain. Yang ini mereka itu berada di atas sofa lah, kita kata sofa ataupun di atas pelamin-pelamin, di atas katil-katil yang bertakhta emas ini. Mereka menyandar di atasnya sambil mutaqabilin, sambil menghadap satu sama lain. Menghadap satu sama lain, yakni mereka itu tidak membelakangi satu sama lain. Tidak membelakangi satu sama lain, yang mana itulah dianggap sebagai tidak sejiwa. Tidak sejiwa ataupun berbal. Ya. Maka menghadap itu mana isyarat kepada makna mereka itu saling tidak berbala, saling suka menghadap satu sama lain. Kemudiannya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka itu dikelilingi oleh wildanun mukhalladun, anak-anak muda. Anak-anak muda, wildan, kanak-kanak yang muda, dia tidak akan balik lagi lah. Mukhalladun yang kekalnya muda dia. Kekalnya muda dia, dan kekalnya dia itu tidak mati. Dengan membawanya bi akwabin, dengan membawa bekas air. Akwab ni mana cawan ataupun kita kata gelas lah. Bi akwabin, dengan bawanya gelas yang tidak ada tangkai. Wa abarik, dan juga jenis teko yang ada tangkai. Dan juga wakasin, dan gelas yang sentiasa penuh dengan arak. Itu mimma'in, daripada arak ma'in. Daripada arak ma'in, arak yang daripada air ma'in, yang tidak pernahnya ia itu berhenti. Berhentinya mengalirnya ia itu di dalam syurga. La yusadda'una anha, jenis arak ini, la yusadda'una anha, tidak memberi sakit kepala kerana minum ia. Wala yunzifun, dan tidak pula menjadi hilang akal kerana mabuk. Mabuk dengan minum arak itu sehingga hilangnya akal, tidak. Wa fakihatin mimma yatakhayyaru,
dan dapatnya buah-buah. Mimma yatakhayyarun, daripada apa saja buah-buah yang mereka itu boleh pilih sendiri. Nak yang mana? Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan mereka bolehnya daging burung. Burung mana-mananya mimma yashtahun yang mereka itu inginkan. Mereka itu akan dapatnya di dalam syurga. Kemudiannya wahurun ain, mereka mendapat pasangan yang mana sangat putihnya mereka. Sangat putihnya mereka. Lagi sangat indahnya mata dia. Sangat indahnya mata dia. Keindahan dianya, mata dan tubuh badan mereka ini, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang disimpan rapi. Karena keindahan dia, kecantikan ia, dan terjaganya kecantikan dia itu. Kemudian jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan akan apa yang mereka itu lakukan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, dan mereka itu tidak mendengar sama sekali percakapan yang lagha, yang sia-sia. Wala ta'thima, dan tidak akannya mendengar di dalamnya adanya percakapan-percakapan yang bentuk dosa. Illa qila salaman salamah, melainkan perkataan satu sama lain. Qilan sini mana qaulan. Qilan sini dengan mana qaulan. Qaulan, qulan, qilan boleh dibaca semua. Sebab dia ada qaulan, qailan jadi qilan. Qilan situ mana perkataan, qaulan lah makna dia. Melainkan perkataan yang baik-baik. Salaman, salamah, iaitu ucapan salam satu sama lain. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan ma ashabul yamin, alangkah hebatnya, alangkah seronoknya tempat yang akan diduduki oleh ashabul yamin. Ma ashabul yamin tu fi'il ta'ajjub, kena ingat tu fi'il ta'ajjub. Fi sidrin makhdud, mereka itu berada di kawasan pohon-pohon bidara. Makhdud, yang tidaknya berduri. Pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidara ni ada dua jenis kan? Satu yang jenis bidara yang jenis pokok besar macam pokok jati. Satu lagi jenis pokok sidir juga, tapi jenis pokok umpama pokok melata, pokok jenis yang melata, seperti pokoknya anggur, seperti pokoknya anggur, yang jenis melata, pokok yang melata. Pun ia juga, kerana itu pun memberi kecantikan, keindahannya di kawasan dalam syurga. Kerana seperti mana yang saya ingat dulu, pernah pergi ke satu tempat yang mana adanya pokok bidara yang jenis melata. Pokok bidara yang jenis melata ni berduri lah. Dia berduri. Jadi macam atap yang tutup melata duduk atas kita, dan kita kocok-kocok sikit pokok dia tu, maka akan jatuhnya buah bidara. Dan rasanya sedaplah duduk di bawah tu, kerana teduh dan rasa nyamannya suasana duduk di bawah. Dan itu pun harus jugalah. Ataupun seperti mana sidir yang satu lagi,
Satu jenis lagi yang jenis pokok dia tu macam pokok jati besar, yang jenis redu dan tidak berduri lah. Sini seperti yang disebut makhdud, ada duri tapi dipotong duri dia tidak ada. Maka tidak jadi masalah ya, nak sentuh dia apa semua tak terkena duri. Kemudiannya wa talhin mamdud. Talhin ni juga jenis pokok. Wa talhin mamdud sejenis pokok yang tersusun eloknya. Naungan dia tu jadi tersusun elok. Dahan-dahan dia tu jadi tersusun elok. Itu dipanggil pokok talh. Pokok talh ni boleh google lah, dalam internet pun ada. Jenis pokok yang duduk di Arab Saudi, ada di tanah Arab biasa ada. Pokok dia adalah jenis pokok yang rendang macam payu. Satu lagi talh sini dengan mana pokok pisang. Talh sini dengan maksud pokok pisang. Jadi kedua-duanya ini pun juga adalah ma'ruf di kalangan orang Arab. Kedua-duanya adalah ma'ruf di kalangan orang Arab. Seperti mana kita sedia maklum, Al-Quran ini diturunkan yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada orang Arab. Awal, mula-mula. Dan orang Arab, dia akan rasa bangga dengan benda-benda ini. Dia akan rasa bangga dengan benda-benda ini. Bukan ini saja yang ada, tidak. Tapi gambaran-gambaran yang nak beritahu kepada orang Arab, biar orang Arab nampak. Macam tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah-bawahnya tu adalah sungai-sungai yang banyak. Kerana di tanah-tanah Arab ni biasa sukarnya ada air. Bila adanya air gini, subuh gini, orang Arab akan suka. Kalau kita ni lain lah, kita ni orang yang duduk di tepi-tepi sungai, ada kan, sungai banyak, mudah tempat kita nak bandingkan tempat lain. Jadi bagi kita ni kira-kira seronok juga, tapi mereka tu lebih seronok lagi dengar. Mana orang Arab tu lebih seronok lagi dengar keindahan syurga yang digambarkan sini. Walaupun kita pun rasa senang juga bila disebutkan cerita-cerita sebegini. Jadi nak beritahunya, syurga tu kita di bawah naungan. Ada macam-macamnya naungan pohon yang ada di sana. Tak perlu dengan atap-atap, tapi naungan kita, tempat teduh kita je adalah pokok-pokok yang rendang, pokok-pokok yang luasnya tempat teduhan dia. Lagi tersusun rapi. Dan satu lagi, talhin mamdud, pisang yang tersusun rapinya, keadaan pisang itu. Wa zillim mamdud, dan adanya tuduhan yang memanjang. Berterusannya, panjangnya iaitu terbentang luasnya tuduhan naungan itu. Maka kalau kita tengok pada lafaz ini sesuai dengan lafaz yang disebutkan sebelum padanya. Wa ma'in maskub, dan adanya air yang sentiasa mengalir, maskub tidaknya terputus-putusnya ia mengalir. Wa fakihatin katsirah, dan ada banyaknya pelbagai jenis buah-buahan yang ada di sana. La maqtu'atin, tidak terputusnya dia itu kerana musim. Wala mamnu'ah, tidaknya dilarangnya ia itu sebagai benda yang haram dimakan kau, tidak. Ataupun dia itu rosak, sudah tidak boleh dimakan dah lagi kerana tidak sesuai untuk dimakan kau, tidak. Semua yang kita ambil itu semua yang bagus untuk dimakan. Wa furushin marfu'ah. Kemudiannya adanya permaidani, hamparan yang dihamparkan. Dihamparkan lagi di atas katil-katil yang disebutkan sebelum pada ni, kan ada disebut katil. Jadi sini dibentuk diberitahu sini bentuk hamparan. Hamparan yang tebal. Yang mana hamparan ini adalah hamparan yang berada di tempat kedudukan yang tinggi. Hamparan yang berada di tempat yang tinggi, marfu'ah. Kemudiannya inna ansha'nahunna insya'a. Sungguhnya kami ansha'nahunna, kami ciptanya ia.
Kami ciptanya mereka. Insya'a dengan ciptaan yang jadi terus. Tanpa berlakunya bentuk kelahiran. Tak ada. Terusnya jadinya gadis-gadis, bidadari. Yang ni bidadari itu dibuat secara langsung jadinya ini. Faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan bidadari itu abkara, jadinya anak dara. Yang ini seperti mana lafaz yang sebelum pada ni, lam yatmithunna insu wala jan, itu darahnya mereka itu tidak pernah disentuh oleh jin ataupun manusia. Uruban atrabah. Uruban di sini maknanya dia ni bersikap jenis yang penuh cinta. Dia ni jenis cinta yang mendalam terhadap pasangan dia. Dia ni cinta mendalam terhadap pasangan dia. Atraba, laginya ia itu sebaya. Jadi inilah nak beritahu, di dalam syurga ini tidak ada orang tua. Di dalam syurga ini tidak adanya orang yang tua. Dan semua sekali itu sebaya. Dan urubah, perempuan-perempuan bidadari ini yang sangat mendalamnya asyik terhadap pasangan dia. Sangat mendalamnya asyik terhadap pasangan dia, selalu jatuh cintanya kepada pasangan dia. Dan sinilah nak beritahu, dalam syurga juga umur bidadari itu adalah umurnya 33. Umur dia adalah sebaya dengan ahli syurga. Ahli syurga ni umur dia 33. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, yang mana umur dia tu sebaya semua sekali, umurnya 33. Maka diciptakan bidadari itu berumurnya 33 tahun. Seperti mana yang disebutkan dalam Tirmizi. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Tirmizi. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Sebahagian besar di kalangan orang-orang yang terdahulu. Wa thullatun minal akhirin, dan sebahagian besarnya di kalangan umat-umat yang kemudian, yang orang yang kemudian pun ramainya di kalangan ashabul yamin. Ramai. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan ashabus shimal, golongan yang mendapat buku catatan amal mereka itu melalui tangan kiri mereka. Dipanggil ashabus shimal, golongan kiri. Ma ashabus shimal, alangkah beratnya, seksanya, dahsyatnya golongan ashabus shimal bila mereka itu dah masuk ke tempat mereka, neraka. Iaitu fi samumin wa hamim. Mereka masuk ke dalam tempat yang samum. Samum ni mana udara yang panas. Udara yang sangat panas. Angin yang sangat panas.
yang mari daripada nafas-nafas mereka. Yang mari daripada nafas-nafas ahli neraka. Nafas mereka sendiri. Wa hamim, dan juga adanya air yang sentiasa menggelegak, panas. Mereka dimasukkan ke kawasan ini. Wa zillim min yahmum, dan mereka itu berada dalam naungan daripada jenis asap hitam. Asap hitam yang panas. Asap hitam yang panas. La baridin wala karim. Tidak sejuk langsung. Tidak ada sebarang sejuk padanya. Wala karim, dan tidaknya enak. Innahum kan qabla dhalika mutrafin. Sungguhnya mereka yang kena gini sebelum pada itu, mereka adalah golongan yang bermewah-mewah dalam kehidupan mereka. Berhidup dengan kehidupan yang mewah, tak fikirnya pasal halal dan haram, dan juga mewahnya mereka itu melakukan mengikut sesuai dengan hawa nafsu mereka, iaitu perkara-perkara yang haram. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan ini keadaan mereka. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim, dan mereka itu terus menerus dalam melakukan dosa yang besar. Al-hinsil 'azim, melakukan dosa yang besar, iaitu dosa yang bentuk kerosakan akidah. Dosa yang bentuk kerosakan akidah, iaitu syirik pada Allah Ta'ala. Wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Dan mereka itu mempersendakan agama. Sambil berkata-katanya mereka itu bersenda, mereka kata sambil mempersendakan itu. A idza mitna, adakah kami bila kami sudah mati? Wa kunna turaban, dan kita sudah jadinya tanah. Wa 'idhaman, dan jadinya tulang belulang. A inna lamab'utsun, adakah kita semua sekali akan dibangkitkan? Dan syak ini adalah bentuk syak yang bentuk i'rab, bentuk pembangkangan, penolakan. Syak yang bentuk ingkar. Syak yang bentuk ingkar, bukan soalan di sini. Soalan yang bentuk ingkar dipanggil istifham ingkariyah, dan syak mereka itu adalah syak yang ingkar. Awa aba'unal awwalu. Sini maksudnya, adakah tuk nenek kami yang awal-awal dahulu, yakni ba'athu, adakah akan dibangkitkan kelaknya tuk nenek kami? Tuk nenek kami yang dulu-dulu tu akan dibangkitkan kelak? Qul, jawablah kepada mereka ya Muhammad, innal awwalina wal akhirin. Yang awal ke yang akhir ke, semua sekali. Lamajmu'una, akan dikumpulkan semua sekali, ila miqati yaumin ma'lum, ke satu tempat yang sudah ditetapkan masa dia. Sudah ditetapkan masa dia, ila miqatin, sudah ditetapkan masa dia pada hari yang sudah dimaklumkan. Pada hari yang mana sudah diketahui ia, yakni hari kiamat. Summa innakum ayyuhad-dhalun, kemudiannya sungguhnya pokok kamu ini, ayyuhad-dhalun, wahai golongan yang sesat. Golongan yang sesat, al-mukadzibun, lagi golongan yang mendustakan. La'akiluna min syajarin min zaqqum, pastinya kamu sekalian akan memakan daripada buah daripada pokok zaqqum. Buah daripada pokok zaqqum, iaitu buah yang tumbuh di dalam syurga. Buah yang tumbuh di dalam neraka. Buah yang tumbuh di dalam neraka. Ponzak.
famali'una minhal butun, maka penuhlah mereka itu memakannya, penuh di dalam perut mereka. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim, dan mereka itu meminum air daripada air yang panas menggelegak itu. Fasyaribuna syurbal him, lalu mereka itu minum sup es, minum yang tak puas-puas. Minum yang tak puas-puas seperti minumnya unta yang kena sakit dahaga. Hada nuzuluhum yaumaddin. Inilah yang dihidangkan buat mereka. Hidangan tetamu buat mereka. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum, kamilah Allah Ta'ala lah khalaqnakum, yang menciptanya kamu semua. Falaula tusaddiqun, mengapakah tidaknya kamu percaya akan hari kebangkitan ini? Afara'aitum ma tumnun, apakah kamu tidak melihat akan air mani yang kamu pancutkan itu? Aantum takhluqunahu, adakah kamu yang mencipta ia menjadinya bayi, menjadinya anak? Am nahnul khaliqun, ataupun kami yang menciptakan ia? Allah Ta'ala yang menciptakan ia. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, dan kamilah yang menentukan di kalangan kamu kematian. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidaklah sama sekali yang kami ini akan diatasi oleh sesiapa pun untuk melemahkan kami. Ala an nubaddila amsalakum, atas perkara nak mengubahkan amsalakum yang sama dengan puak-puak kamu ini. Iaitu tukarnya kamu dan ubahnya ciptaan kamu. Yang ini sama ada dunia dengan azab diubah jadi kera, diubah jadi babi, ataupun di akhirat. Wa nusyi'akum fi ma la ta'lamun, dan kami akan mengada ciptakan kamu fi ma la ta'lamun, dalam bentuk yang kamu tidak tahu. Walaqad 'alimtumun nash'atal ula, dan benar-benarnya kami mengetahuinya ciptaan yang pertama. Ciptaan yang pertama kamilah yang mengetahui. Falaula tadhakkarun, mengapa tidaknya kamu mengambil peringatan? Afara'aitum ma tahrusun, apakah kamu tidak melihat ma tahrusun, apa yang kamu tanam itu? Tanaman yang kamu tanam itu. Antum tazra'unahu, adakah kamu yang bagi tumbuhnya ia? Am nahnu zari'un, atau kami yang bagi tumbuhnya ia? yakni Allah. Lau nasya'u laja'alnahu hutama, dan kalau kami kenaki, kalau Allah Ta'ala kenaki, Allah Ta'ala boleh adakan ia itu, mengadakan ia itu menjadi kering. Fasaltum tafakkahun, maka jadilah kamu ini kebingungan, pelik dengan keadaan yang berlaku pada tanaman kamu. Sambilnya kamu berkata, inna lamughramun, semuanya kami ini sudah menanggung rugi yang besar. Bal nahnu mahrumun, kemudian pula tidak, bahkan nahnu mahrumun, kami sudah dihalang mendapat rezeki. Kami dihalang mendapat rezeki ini. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, maka apakah kamu tidak melihat akan air alladhi tashrabun, yang kamu minum air itu? Antum anzaltumuhu minal muzni, adakah kamu yang menurunkan ia daripada awan? Am nahnul munzilun, ataupun kamilah yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun, kalaulah kami kehendaki, kami boleh jadikan ia itu menjadi masing pahit. Falaula tashkurun, maka mengapakah tidaknya kamu mahu mensyukuri? Yani bila Allah Ta'ala baginya ia itu jadi masing,
yang terlampau masingnya ia, sehingga macam pahitlah pula, masih pahit ni panggil, yang mana tidak akan bolehnya kamu untuk meminum air itu, dan tidak mungkinnya kamu boleh menyiram tanaman kamu dengan air yang masin itu. Apakah kamu ni tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kamu itu? Afara'aitumun nar allati turun. Apakah kamu tidak melihat akan api allati turun, yang kamu nyalakan api itu? Antum ansya'tum syajarataha. Adakah kamu yang mengada ciptanya pokok yang boleh buat api itu? Am nahnul munsyi'un, ataupun kami yang mengada ciptakan? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kamilah yang mengadakan ia, menjadikan ia, iaitu neraka api itu. Kami menjadikan api itu sebagai tadhkiratan, sebagai peringatan bagi api neraka. Wa mata'an, dan juga bentuk kami jadikan ia itu bentuk manfaat lil muqwin, lebih-lebih lagi terhadap golongan yang bermusafir di kalangan kamu yang berhajat akan api. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb kamu yang maha agung. Dan sinilah tauhid dalam syafaat. Inilah tauhid dalam syafaat, iaitu dengan bentuk kita mensucikan Allah Ta'ala. Sucinya Allah Ta'ala daripada segala yang bolehnya dianggap sebagai pemberi-pemberi syafaat yang selain daripada Allah Ta'ala, kerana mereka itu semua sekali bukan yang memberi berkatnya kepada kita. Bukannya mereka itu semua sekali memberi berkat pada mereka, bahkan Allah Ta'ala lah yang memberikan berkat kepada kita semua. Kemudian yang takkid lagi, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka demi. La situ adalah takkid. La bukan dengan mana nafi. La situ dengan mana takkid. Maka deminya, uqsimu, aku bersumpah. Aku bersumpah demi mawaqi'in nujum, jalan peredaran. Mawaqi' ni mana jalan peredaran. Jalan peredaran an-nujum, bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamun 'azim. Dan sesungguhnya ia itu adalah sumpah yang sangat besar. Sumpah yang sangat besar. Sumpah yang sangat besar, iaitu kebesarannya. Sangat besarnya kebesarannya. Lau ta'lamu. Lau ta'lamu situ adalah jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah situ. Yang tidak bersambung dengan laqasam dan juga azim. Yani wa innahu laqasamun azimun lau ta'lam. Gitulah asalnya jumlah dia ya. Dan benar-benarnya ia itu adalah sumpah yang sangat besar yang kedudukan dia, sekiranya kamu tahu. Yang mana Allah Ta'ala sampai bersumpahnya demi peredaran, kawasan peredarannya, pergerakan tempat bergeraknya bintang-bintang, cahaya-cahaya yang ada di langit ketika malam. Itu sumpah, jawab sumpahnya adalah innahu laqur'anun karim. Sungguhnya ia itu adalah Quran yang mulia. Mulia situ maksudnya yang sangat besarnya manfaatnya, lagi banyaknya kebaikan dia, lagi mulianya, agungnya ilmunya. Lagi mulia agungnya ilmunya. Itu makna karim. Fi kitabim maknun. Berada dalam kitab, berada di dalam kitab yang mastur, maknun dengan mana mastur, yang tertutup, dan juga masun dengan mana yang terjaga. Dengan mana yang terjaga.
yakni di Lauh Mahfuz, yakni di Lauh Mahfuz. Yang terjaganya ia di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuh ia, yakni Al-Quran itu, illa al-mutahharun, melainkan golongan yang disucikan ia, disucikan mereka itu, yakni malaikat. Yang mana malaikat itu disucikan mereka itu daripada dosa dan aib, daripada dosa dan aib. Tanzilum min Rabbil Alamin, Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan Rabbul Alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, maka apakah dengan ininya berita antum mudhinun, yang kamu ambilnya sambil lewa ataupun kamu meremehkannya. Kamu ambil sambil rewa dan juga kamu meremehkan. Yakni dengan maksudnya mukadzibun, yang kamu dustakan. Yang kamu dustakan ia. Adakah berita ini yang kamu dustakan? Yang kamu tolaknya ia? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan tergamuknya di kalangan kamu mengadakan rezeki kamu sendiri yang Allah Ta'ala bagikan kepada kamu dengan alasan yang sama itu, kamu gunakan ia itu untuk mendustakan, untuk kamu mendustakan Allah Ta'ala. Kamu gunakan untuk syirik pada Allah Ta'ala, untuk kufur pada Allah Ta'ala. Makanya falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa tidak? Idza balagatil hulqum, jawab laula tu duduk belakang sekali ya. Itu falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa tidaknya idza balagatil hulqum, bilanya balagat an-nafsu, balagat an-nafsu al-hulqum. Itu mana? Itu bilanya satu orang itu sampai kepada halkum dia. Itu nyawa dia itu sampai kepada halkum dia. Wa antum hina idzin tanzurun, dan masa itu kamu ketika itu melihat, dapat melihat dia itu dalam keadaan nazak nak mati. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kamilah yang paling dekatnya dengan dia, minkum dibandingkan dengan kamu. Walakin la tubsirun, akan tetapinya kamu tidak melihat, kami melihat, kamu tidak melihat. Falaula, mengapa tidaknya, in kuntum ghaira madinin, sekiranya kamu ini ghaira madinin, tidak akan dibalas. Ghaira madinin, tidak akan dibalas, tidak akan dihisap. Maka ini jawab laula. Tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu kembalikan nyawanya balik. Kamu kembalikan nyawa dia balik. Ketika dia nak mati itu, orang itu nak mati, kamu yang kembalikan balik. Sekiranya kamu ini orang yang benar, golongan yang jujur, maka jawabnya tak dapat. Tidak dapatnya kamu mengembalikan nyawa orang itu daripada kematian orang itu. Tak dapat dah kembalikan. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka bila dia mati, macam mana? Sama adanya in kana minal muqarrabin, sekiranya dia itu di kalangan golongan yang didekatkan. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, maka dia akan mendapatnya rahmat Allah. Rauhun situ dengan makna rahmat Allah yang luas. Dan istirahat. Istirahat, rauh dengan makna istirahat. Dan rauh juga dengan makna gembira. Makanya dia itu mendapat kegembiraan.
maka dia itu mendapatnya rahmat yang luas. Ini takdir dia, farauhun situ falahu rauhun. Itu maknanya. Falahu rauhun. Maka boleh kepada dianya rauhun. Dan satu lagi yang boleh pada dianya wa raihanun. Mereka itu akan bolehnya raihan. Raihan situ adalah kenikmatan yang mereka itu akan dapat. Dia akan dapat. Dan raihan itu adalah rezeki yang boleh dirasai. Rezeki yang boleh dirasai. Dan bau-bauan yang sedap. Dan apa saja yang mengenakkan nafsu. Apa saja yang memberi keenakan pada nafsu. Itu dia panggil raihan. Wa jannatu na'im, dan bolehnya kepada dia syurga yang penuh nikmat. Ini golongan muqarrabin, iaitu golongan as-sabiqun. As-sabiqun lah. Was-sabiqun as-sabiqun, tu golongan tu. Wa amma in kana min ashabil yamin, manakalanya sekiranya dia itu termasuk di kalangan puak-puak yang mendapat buku catatan amalnya daripada kanan, golongan kananlah dia. Fasalamul laka min ashabil yamin. Maka diucapkan kepada dia, salam sejahteralah terhadap kamu, orang yang ashabul yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan manakala sekiranya dia itu termasuk di kalangan orang yang mendustakan, ad-dallin lagi golongan yang sesat, fanuzulun min hamim, maka dia mendapatnya hidangan berupa hamim, air yang panas, wa tasliyatu jahim, dan dia akan dapat dibakar dengan neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya ini kisah yang dikisahkan kepada kamu di dalam Al-Quran ini, lahu haqqul yaqin, ia adalah benar yakin, benar yang meyakinkan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini dakwah surah. Ini dakwah surah duduk pada akhir. Maka setelah kamu mengetahuinya semua sekali itu, berkat itu milik Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang memberikan berkat itu kepada sekalian makhluk, maka sucikanlah akan nama Rabb kamu yang maha agung itu daripada segala benda-benda yang boleh dianggap sebagai yang tidak layak buat dia. Sucikan dia daripada apa saja yang tidak layak buat Allah Ta'ala. Seperti yang yang disyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang disembah itu. Dengan wali-wali yang disembah itu, digunakan seolah-olahnya wali itu mempunyai berkat, dan berkat itulah dapat memberi syafaat, maka dengan syafaat itulah dapat selamatnya daripada ancaman azab di neraka, dan itu adalah kata-kata yang bohong, tidak benar. Yang benarnya adalah Allah Ta'ala yang selamatkan kita semua. Habis itu. Kita buka surah Ibrahim. Surah Ibrahim yang selepas daripada surah Ar-Ra'd. Surah Ibrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Surah Ibrahim ini masih lagi dalam bab dakwah tauhid. Dakwah tauhid fit tasarruf dan juga tauhid fil ibadah wa du'a, masih lagi. Tapi dalam bentuk cerita. Melalui surah Ibrahim. Maka cara Al-Quran ini berbeza-beza cara dakwah. Kadang-kadang diberitahu apa yang perlu kita buat, hukum apa, larangan apa, suruhan apa, terus bagi tahu direct sebegitu. Kadang-kalanya Allah Ta'ala marikan bentuk cerita. Dengan mana dengan bentuk cerita itu kita akan dapat faedah melalui jalan cerita yang boleh melekat di jiwa kita. Yang mana kadang-kadang orang itu dapat hidayah dengan cerita. Ada orang dapat hidayah dengan bila kita beritahu, tu dia dapat hidayah. Kadang-kadang orang itu dia payah nak dapat hidayah gitu. Dia kena bagi tahu cerita barulah lekat. Maka diberitahu cerita peristiwa-peristiwa yang berlaku. Maka mudah-mudahan dengan adanya beritahu peristiwa-peristiwa itu, dia akan menjadi boleh ambil iktibar daripada peristiwa itu. Maka ini surah Ibrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika. Alif Lam Ra seperti mana biasa, iaitu adalah huruf muqatta'ah lil tanbih ala ijazil Quran. Kitabun, ia adalah kitab yang kami turunkan ia. Kepada kamu, ilaika, kepada kamu, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, supaya kamu dapat keluarkan. Ini dakwah surah. Dakwah surah duduk di awal. Macam tadi dakwah surah di akhir. Ini dakwah surah masih lagi di kawasan awal. Litukhrijan nas, supaya kamu dapat keluarkan manusia itu minadh dhulumat, daripada kegelapan syirik, ila nur, ke cahaya yang satu, iaitu tauhid iman. Biizni rabbihim, dengan izin taufik Tuhan kamu. Ila sini adalah badal. Badal bagi mubaddil minhu, dia ila yang sebelum pada ni. Itu ke nur, itu adalah ke jalan. Minaz zulumat ila nur, kan? Daripada kegelapan ke cahaya. Apa makna ke cahaya itu? Ila siratil azizil hamid. Itu ke cahaya itu adalah ke jalan al-aziz, Tuhan yang maha perkasa, yang mengalahkan. Al-hamid, lagi dia yang terpuji. Iaitu siapa? Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Iaitu Allah yang mana lahu, miliknya, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang di langit-langit dan juga apa yang di bumi. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Dan celakalah, binasalah buat orang-orang yang kafir, yakni raddut tauhid. Orang kafir yang menolak tauhid. Orang kafir yang menolak
tauhid. Kerana min azabin syadid, kerana mendapatnya azab yang keras yang akan kena pada mereka di akhirat kelak. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Mereka ini adalah golongan yang terkesan dengan kehidupan dunia dia. 'Ala al-akhirah, nak dibandingkan dengan akhirat dia. Yastahibbuna, mereka itu cinta, mereka itu suka, mereka itu pilih, mereka itu terkesan dengan kehidupan dunia. 'Alal akhirah, nak dibandingkan dengan akhirat. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Wa yasudduna, sini kena sentiasa adalah, kita kena ingatlah dalam Quran kadang-kadang dia singkat saja tanpa adanya dia beritahu maf'ul dia, yang mana jumlah situ adalah jumlah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi sepatutnya ada maf'ul, tiba-tiba maf'ul itu dibuang secara sengaja. Maka bila dibuang secara sengaja itu kerana mafhum sudah, orang yang mendengar itu sudah memahami. Tapi kita ni bukan orang Arab, kita tak memahami manalah benda-benda gini. Iaitu wa yasudduna, itu takdir dia annas. Maf'ul dia adalah annas. Mereka itu yang menghalang apa? Menghalang manusia an sabilillah, daripada jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja. Mereka itu inginkan menyeleweng jalan Allah Ta'ala itu 'iwaja, dengan selewengan yang bentuk 'iwaja, yang bentuk bengkang-bengkok. Memunahkan jalan yang lurus betul itu dengan dibengkokkan jalan yang lurus itu. Ulaika, mereka itu fi dhalalin ba'id, dalam kesesatan yang jauh daripada kebenaran. Okey, jadi sininya wa yabghunaha 'iwaja. Wa yabghunaha 'iwaja, mereka itu ingin selewengkan jalan Allah Taala ini. Tapi Allah Taala hendaki gitu ke? Tidak. Allah Taala tidak menghendakinya ia. Bahkan wallahu mutimmu nurihi. Allah Taala akan sempurnakan cahaya Allah Taala ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tak suka. Walaupun orang kafir tak suka macam mana sekalipun, sehingga dia nak memesongkan orang ramai daripada jalan kebenaran, tetap juga Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Kerana pastinya Allah Ta'ala akan sempurnakannya. Mereka itulah golongan yang sesat nyata, sesat yang jauh daripada kebenaran. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dan tidak kami utuskan sebarang rasul illa bilisani qaumihi, melainkan dengan bahasa kaum dia, melainkan dengan tutur bicara perkataan kaum dia. Maka kalau orang Arab, Arab lah. Kalau Melayu, Melayu lah. Tapi Melayu tak ada. Liyubayyina lahum, supaya ia dapat memberi penjelasankan kepada mereka apa yang datang kepada rasul itu. Fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Maka Allah Ta'ala, asbab daripada turunnya wahyu Allah Ta'ala itu yang disampaikan kepada manusia itu, maka sebenarnya kalinya untuk dizahirkan golongan yang Allah Ta'ala sesatkan. Fayudillullahu man yasha'. Allah Ta'ala mensesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Yang ini golongan yang degil nak menerimanya kebenaran. Wa yahdi man yasha', dan Allah Ta'ala akan beri hidayah taufik kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Yakni di kalangan orang yang ada inabah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksananya Allah Ta'ala. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ini contoh secara tafsir yang mana Allah Ta'ala nak
mengeluarkan satu orang itu daripada kegelapan, daripada kesesatan ke cahaya. Contoh sini cerita Nabi Musa. Contoh sini ada cerita Nabi Musa. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, benar-benarnya kami utus dia Nabi Musa bi ayatina, dengan membawanya ayat-ayat kami, ayat-ayat yang sebagai dalil kuasa kami, itu mukjizat, iaitu mukjizat dan juga dalil masa yang Firaun itu 9 mukjizat. 9 mukjizat. An akhrij qaumaka minadh dhulumati ila nur, iaitu kami titahkan, wa qulna lahu, kami titahkan kepada Musa, an, iaitu bahasanya an akhrij qaumaka, akhrij qaumaka, kamu keluarkan, keluarkan kaum kamu, yakni Bani Israel, minadh dhulumati ila nur, daripada kegelapan kekufuran, ila nur, ke cahaya kebenaran. Wa dzakirhum, dan bagi ingatkan kepada mereka kejadian yang terjadi melalui ayyamillah, melalui ayyamillah, bi ayyamillah, melalui ayyamillah, melalui hari-hari Allah. Peristiwa-peristiwa penting yang Allah Ta'ala bagi nikmat ataupun bagi azab kepada kaum-kaum tertentu. Bagi ingat pada mereka. Dengan yang dorongan pada mereka, bagi tahu cerita pasal nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada umat yang terdahulu. Dan kalau mereka itu ingkar, bagi tahu kepada mereka peristiwa-peristiwa yang betul azab ke atas golongan-golongan yang ingkar. Peristiwa-peristiwa yang berlaku. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Pada perkara itu adalah sebagai dalil bukti yang jelas nyata, likulli sabarin, untuk faedah bagi setiap orang yang sabar, yang sangat kuatnya ketabahan dia itu untuk melakukan ketaatan. Syakur, laginya dia itu yang bagi orang yang sangat mensyukur, bagi golongan orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Kemudian yang sini kisah, cerita. Wa idh qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah cerita, bagi tahulah kepada umat, bagi tahulah kepada umat kamu. Qala Musa, ketika mana berkatanya Musa kepada kaum dia, Udhkuru ni'matallahi alaikum, hendaklah kamu ingat akan nikmat Allah Ta'ala yang bagi ke atas kamu. Itu bila? Idza anjakum, ketika mana dia selamatkan kamu min ali Fir'aun, daripada kejahatannya puak-puak Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana mereka itu mengenakan kepada kamu, nak mengenakan kepada kamu azab yang berat, seksaan yang berat. Wa yudhabbihuna abna'akum, dan mereka itu nak menyembelihnya anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka itu nak membiarkan hidupnya perempuan-perempuan di kalangan kamu untuk dijadikan gundik-gundik, hamba abdi gundik-gundik, supaya dapat dihinakan golongan Bani Israel. Wa fi dzalikum, maka pada perkara itu situ dzalikumul inja, pada pelapasan itu, selamat itu, yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala itu adalah balaun, bala ujian nikmat. Balaun sini mana ujian nikmat. Min rabbikum, daripada Rabb kamu, azimun, yang sangat besar. Bala yang sangat besar. Bala ni ada dua kan? Bala yang betul azab, dan bala yang bentuk nikmat.
Dan ini ujian nikmat. Ujian nikmat yang besar yang Allah Ta'ala baginya kepada kamu daripada Tuhan kamu. Dan kemudiannya wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idza ta'adzana rabbukum, ta'adzana rabbukum sini, ta'adzana sini dengan makna a'lama. A'lama i'laman muakkad. A'lama i'laman muakkad. Itu maknanya. Iaitu menyampaikan perkhabaran secara sungguh. Menyampaikan perkhabaran secara sungguh. Secara bersungguh-sungguh. Siapa? Rabbukum. Rabb kamu, Tuhan kamu Allah. Dia sampaikan kepada kamu perkhabaran yang secara bersungguh-sungguh ini. La in syakartum, demi sekiranya kamu mensyukuri, kamu bersyukur. Yang ini bersyukur sini bit tauhidi wat taati. Bit tauhidi wat taati. Sekiranya kamu syukur dengan tauhid dan taat, la azidannakum, nescaya aku akan tambahikan laginya buat kamu nikmat itu. Sini nikmat syukur, nikmat yang besar sekali adalah nikmat iman. Yang ramai orang tak nampak. Orang ingatnya nikmat-nikmat ni mesti nikmat yang betul. Duit banyak, harta banyak. Kan? Yang jadi gitu orang nampak. Nikmat yang besarnya adalah nikmat iman. Nikmat kita boleh mentauhidkan Allah. Nikmat kita melakukan amal yang sunnah. Kita amalkan ketaatan dalam masa sama orang lain melakukan amal yang mungkar. Amal yang bid'ah. Amal yang syirik. Tapi kita tidak. Kita melakukan amal yang tauhid, amal yang taat, amal yang ma'ruf, amal yang sunnah. Maka inilah bentuk syukur. Orang yang mensyukuri dengan melakukan ketaatan dengan mentauhidkan Allah. Maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat lagi, nikmat tauhid. Apa nikmat yang paling besar? Bukan harta. Hidup atas dunia ni, harta ni mata'an qalil, kan Allah Ta'ala dah beritahu dah. Innamal hayatud dunya la'ibun wala. Dunia ni tempat main untuk galak ya. Untuk hiburan, untuk kita bermain-main kan. Jadi dunia itu kadar tu je. Mata'an qalil, dan yang bentuk kesenangan yang sebentar dan sedikit dan akannya fana. Seperti mana dalam surah Ar-Rahman kan. Kullu man 'alaiha fan. Semua sekali yang ada atas muka bumi ini semua sekali akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekalnya hanya adalah wajahnya Allah Rabbukum, Tuhan kamu. Dia saja yang kekal, yang lain tidak kekal, yang ada di atas muka bumi ni. Makanya kita naknya adalah Allah Ta'ala tambahnya nikmat tauhid. Makin kukuhnya iman kita, makin kuatnya tauhid kita. Apa saja orang buat tu benda yang ke arah syirik sikit, kita pun rasa macam pelik je dia ni. Duk ajar benda-benda pelik je ni. Ya. Duduk kata kepada kita, ni gelang kokak ni. Dia kata gelang kokak ni. Kokak kan dia ya. Kokak ni gelang kokak. Gelang kokak ni kalau kena accident pun tak jadi apa-apa. Kebal dia kata, kebal. Dia rasanya itu boleh selamatkan dia. Tapi yang hakikatnya perbuatan dia tu adalah syirik pada Allah Ta'ala. Maka fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala tambah lagi penyakit pada dia. Yang jenis yang berpenyakit gini, yang ada penyakit syirik gini, yang adanya penyakit yang suka sangatnya dia itu dengan serapan syaitan itu, maka Allah Ta'ala akan biarkan dia tu mudah terima. Kalau ajar syirik, dia mudah faham. Ya. Ajar syirik tak payah guna Al-Quran apa, dia mudah faham. Tapi kalau ajar Quran untuk jadi tauhid, payah faham. Tak faham lah. Belajar Al-Quran, tak faham. Tapi marinya orang yang lain ajar pada dia, ajar amal yang mudah saja, cara syirik. Tak payah bagi dalil apa, terus dia percaya. Mudah-mudah gitu. Tapi dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, dia ajar pada dia berkali-kali
dengan banyaknya dalil-dalil bagi pada dia, tak faham-faham. Maka sini Allah Ta'ala tak tambah pun pada dia ilmu. Maka sini satu laginya adalah satu iman, satu lagi amal. Kan? Satu iman pun juga amal kan. Dan iman amal itu nak dapat macam mana? Tidak ada cara lain melainkan dengan ilmu. Dan ilmu itu kita syukuri dengan tambah ilmu. Maka bila kita belajar ilmu, maka Allah Ta'ala akan tambah laginya ilmu pada kita. Bila kita belajar ilmu, Allah Ta'ala akan tambah ilmu. Walaupun kita tidur. Sebab guru saya itu dia pesan, tak apa, kalau masuk kelas pun mau tidur sekalipun, insya-Allah akan dapatnya berkat juga duduk dalam kelas. Walaupun mau tidur. Kan? Walau dia tidur tu, dengar hanyut-hanyut gitu pun, paling kurang pun dia masuk dalam kelas, ada keberkatan dia. Walaupun dia nak mengatuk-ngatuk dalam kelas. Maka hasil dia, yang tidur kuat ni, ada cerita dia apa dah. Ada satu orang ustaz tu, dia menjadi satu ustaz yang besar lah mana. Dia jadi mudi satu madrasah, lepas tu dia tu pula jadi orang alim yang mengajar di madrasah tu lah. Yang sebelum pada ni semua orang tahu dia ni jadi dalam kelas masuk kelas. Hari-hari masuk kelas. Tapi ngaji tak pandai-pandai, periksa tak pernah pas. Lepas tu kadang-kadang duduk dalam kelas mengantuk tidur. Tapi lama selepas pada tu lebih kurang 10 tahun kan jumpa dengan ustaz. Keju ustaz. Ustaz kata, "Kamu kan ni?" Ya. Dia mari dengan dua bodyguard. Sebab Pakistan ni bila jadi mudir biasanya mari dengan bodyguard. Sebab orang akan bunuh. Siapa jadi mudir di Pakistan ni biasa akan dibunuh. Maka mesti kena ada bodyguard lah. Maka marinya dua bodyguard dia. Dia dengan dua orang bodyguard. Jaga dia daripada kena bunuh. Mari kita jumpa dengan ustaz, keju ustaz. Kerana dia tu dah jadi benda lain dah. Dulu kalau kita tengok dulu, malah je dia ngaji. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Dulu sampai ustaz merasa kata tak boleh naik kelas. Periksa tak pas, tak boleh naik kelas. Guru dia tu dah kata tak apa. Saya bagi syafaat. Dia bagi syafaat. Guna syafaat dia tu, ada sainnya guru tu. Maka diberikan kepada mudir pun tengok adanya syafaat daripada guru. Yang mana guru tu kata dia percaya kepada budak ni. Walaupun dia tak faham periksa, naiklah dia ke kelas yang berikutnya. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala selepas daripada habis belajar 10 tahun lebih kurang lepas pada tu, dia menjadi satu orang guru dah pula. Dan dia kata dia ingat balik semua sekali. Walaupun dia ngaji dulu tak pandai dia kata. Dia ingat balik. Dulu pun dia ngaji pun, kerana berkatnya apa situ? Situ dah guru kata, keberkatannya adalah kerana dia masuk kelas. Masuk kelas. Lepas tu kalau kita ngatuk-ngatuk pun masuk kelas. Habis itu. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum, sekiranya kamu syukur dengan melakukan amal. Syukur kita kena buat amal. Bukan syukur kita bila kata syukur tu kita biarkan gitu, tidak. Syukur mesti kita kena buat amal. Maka buat amal, kita kena buat amal tauhid, kena amal ketaatan. Dengan amal ketaatan itu, Allah Ta'ala akan tambah laginya nikmat yang bolehnya melakukan ketaatan. Masa Allah Ta'ala bagi cukup pada kita. Ya, biasa kita buat amal, dengan buat amal tu akan jadi kurangnya masa, kan? Bila kita belajar ni pun jadinya kurangnya masa. Sebab tu kelebihan bagi orang yang belajar, dengan dia belajar, dia tak sempat, antara yang dia tak sempatnya adalah berdoa minta pada Allah Ta'ala. Orang belajar ni antara yang dia tidak sempat kerana dia belajar sungguh ni, tak sempatnya dia itu nak berdoa minta pada Allah Ta'ala. Dan kalau dia ingat pada Allah Ta'ala, dia sebut sikit-sikit pun Allah Ta'ala terus makbul doa dia. Cuma dia je, dia lambat-lambat ingat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat pada dia. Dan Allah Ta'ala tahu seseorang itu sibuk dengan amal, sibuknya dia itu dalam nak mendalami ilmu, yang mana terlupanya dia itu, cuainya dia itu daripada nak berdoa minta pada Allah Ta'ala sekalipun, pastinya Allah Ta'ala baginya pada mereka itu, kerana dia ini satu orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia tahunya Al-Quran ni disampaikan kepada dia
maka dia akan usahakan supaya belajar betul-betulnya Al-Quran. Maka dengan masa dia yang tak cukup itu, yang terkorban banyak masa itu, Allah Ta'ala akan gantikan laginya masa dia. Bagi cukup. Dulu tidur tu rasa tidur 3-4 jam mana cukup. Tapi bila belajar 3-4 jam jadi cukup pula. Jadi cukup masa untuk kita tidur. Masa tidur tu jadi cukup. Tapi kalau kita duduk saja-saja, duduk main, duduk buat kerja ke apa, 3 jam, 4 jam mana cukup. Itu antara kelebihan. Kelebihan. Bila kita contoh tak tidur malam. Kalau kita tak tidur malam dengan kita baca Al-Quran, kita tak akan rasa letih. Tak rasa letih. Kerana kita baca Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala tambah nikmat. Allah Ta'ala tambah nikmat kepada kita. Sebab Nabi-Nabi dulu ke sahabat-sahabat dulu pun, dia banyak baca Quran pada waktu malam. Mengulang kajinya Al-Quran dan juga membaca Al-Quran dalam solat dan di luar solat pada waktu malam. Dia baca itu pada waktu malam. Dan walaupun di waktu malam, tak ganggu masa tidur dia. Tak ada masalah. Walaupun tidur dia sedikit saja masa dia tidur, tapi kerana dia membaca Al-Quran itu, Allah Ta'ala tambahnya nikmat pada dia. Tapi bagi orang setengah-setengah itu, dia baca novel. Dia baca yang dalam Facebook. Dia baca yang benda yang ada dalam internet, benda-benda yang mengarut ke apa ke dalam internet. Maka yang ini, kalau tidur pun tak cukup. Kalau dia duduk sibuk dengan benda tu, lama-lama dia bangun tidur pun, lepas pada tu dia tidur pun dia akan rasa tak cukup dengan beberapa jam saja tidur. Tak cukup. Kerana dia buat tu bukan benda yang mari daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ini hikmah dia dan juga berkat dia. Berkat dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran pada waktu malam, walaupun ganggu masa kita. Tapi kena ingatlah, itulah adalah bentuk syukur kita pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan tambah-tambahnya nikmat pada kita. Ini juga mana. Dan syukur ini pun juga dalam yang sampingannya adalah nikmat yang lain lah seperti harta. Kalau harta, Allah Ta'ala bagi harta kepada kita, maka syukurlah dengan ketaatan. Contohnya apa? Kalau kita dapat harta yang banyak, maka berilah infak ke, zakat ke. Bagi itu. Maka itulah tandanya kita syukur pada Allah Ta'ala. Dan bila kita syukur pada Allah Ta'ala ini, la azidannakum, Allah Ta'ala akan tambahnya pahala pada dia. Dan Allah Ta'ala akan tambahnya lagi rezeki pada dia. Naklah ke mana? Ya. Maka ini juga antara maksud dia. Tapi kita utamakan yang tadi, yang awal mula-mula tadi, iaitu maksud ini syukur dalam bab iman. Iman dan tauhid. Dalam bab dunia tu benda biasa. Bab duit ke, harta ke, benda tu benda biasa sangat. So, biasanya ayat ini, orang akan guna untuk bab duit. Orang akan guna untuk sibuk dia bab duit. Dia kata ni, kalau kamu syukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi PT kamu. Duit kamu Allah Ta'ala akan tambah lagi. Dia guna ayat ni. Kita guna ayat ni bukan pasal benda tu. Kita bukan pasal nak sibuk pasal dunia dah lagi. Sininya kena tauhid pada Allah Ta'ala. Bila kita tauhid pada Allah Ta'ala akan tambah iman pada kita. Sebab iman kita ni, dia ada kurang, dia ada bertambah. Maka bila kita beriman, Allah Ta'ala, kita buat amal soleh, Allah Ta'ala akan tambah-tambahnya iman kita. Kalau kita tidak buat amal soleh, iman kita akan jadi kurang. Dan kurang itulah yang bahayanya, masuknya syaitan. Habis itu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Tengok. Kufur, dia syukur lawan dia adalah kufur. Ingkar. Jadi ingkar kalau dalam bab nikmat, maka kufur nikmatlah. Kalau bab akidah, maka sini dengan mana? Yang syirik tadilah, kufur lah. Kufur yang tolak ataupun dipanggil satrul haq inadan. Itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur sini mana kamu syirik pada Allah Ta'ala, kamu kufur pada Allah Ta'ala, ya bukan yang sekadar kufur nikmat itu dengan kemungkaran biasa, tidak. Tapi ini bentuk dosa besar yang dilakukan. Inna azabi lasyadid, sungguhnya azab aku itu sangatnya keras. Maka itu pun sudah cukup dah Allah Ta'ala beritahu. Maka pastinya orang yang kafir itu, orang yang menolak kebenaran itu, dengan degil itu, yang tidak mahu tauhid pada Allah Ta'ala, nak teruskan syirik pada Allah Ta'ala, kufur pada Allah Ta'ala itu, pasti akan mendapat azab yang berat yang Allah Ta'ala akan bagikan pada mereka. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Dan berkatanya Nabi Musa,
Jika kamu semua sekali ini kufur, antum wa ma fil ardi jami'a, kamu dan semua sekali yang ada atas muka bumi. Tak kira. Jangan rasa metah. Jangan rasa sombong. Jangan rasa hebat, perasaan hebat. Kalau kamu semua sekali kufur pada Allah Ta'ala, jami'an semua sekali, takdir dia, falan tadurruhu syai'. Takdir dia, falan tadurruhu syai'ah, kerana in takfuru antum wa amal fil ardi jami'ah situ, tak ada jawab dia. Jawab in tak ada. Jawab in tu dilenyapkan. Biasanya, jika kamu buat gini, maka akan dapat ini, kan? Biasa gitu. Maka jawab dia tak ada. Maka jawab dia ni takdir, falan tadurruhu syai'an. Maka kamu tidak memberi mudarat sikit habuk pun pada dia, pada Allah Ta'ala. Dengan kamu kufur pada Allah Ta'ala, semua sekali kufur pada Allah Ta'ala, kamu dan orang-orang lain yang seluruh dunia ni pakat kufurkan Allah Ta'ala, tidak. Tidak memudaratkan Allah Ta'ala, dan mudah-mudah sajanya, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Ta'ala kata, aku akan sumbat penuhkan semua sekali, di kalangan jin dan manusia, semua sekali. Boleh disumbat masuk dalam neraka Jahannam. Tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Kalau semua pakat-pakat nak kufur pada Allah Ta'ala. Jangan rasa metah lah. Jangan rasa sombong. Habis itu. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dia ni maha yang tidak berhajat. Maha kaya yang tidak berhajat dengan makhluk. Dia bukan nak kepada kita. Kita yang berkehendak pada Allah Ta'ala, kerana kita ni orang yang kosong. Beranak-beranak, baju pun tak ada, harap pada Allah Ta'ala. Makanan pun tak ada, harap pada Allah Ta'ala. Nak suruh besar-besar apa semua sekali pun kena makan, kan? Dan Allah Ta'ala kena baginya dia tu jadi membesar, kalau tidak jadi kecil sampai bila-bilanya kita. Kan? Nak suruh kita ni daripada kecil tu boleh mengakak, dan mengakak tu kalau tak boleh mengakak pas sudah, bagaimana? Mutar-mutar lah kita, kan? Ngesok-ngesok lah kita. Kerana Allah Ta'ala bagi nikmat tu lah semua sekali tu kita dapat, kan? Maka pelik ke Allah Ta'ala? Tak. Kerana Allah Ta'ala tak berhajat apa kepada kita semua. Kita yang berharap Allah Ta'ala sempurnakan. Kejadian kita nak suruh sempurnakan. Beranak-beranak nak suruh sempurna. Beranak-beranak mula-mula bagi sempurna dulu. Ada kaki semua sekali, ada belakang? Ada. Tapi boleh guna tak? Tak tahu lagi boleh guna ke tak? Maka dalam proses nak boleh guna setahun, 2 tahun, barulah boleh nampak boleh guna. Barulah nampaknya kegunaan kaki tu boleh guna. Kaki pun makin gagah. Lepas tu mulut tu barulah ada kegunaan dia, lama-lama boleh bercakap. Yang sebelum pada ni tak bercakap-cakap. Mulut ada, tak bercakap-cakap. Maka Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat semua itu, yang mana nikmat itu semua sekali kita berhajat. Memang kita berhajat. Cakap-cakap ni kita berhajat. Berjalan ke, berlari ke, semua sekali itu kita berhajat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pula tidak berhajat pada kita. Ghaniyun hamid, lagi terpujinya Allah Ta'ala, mu tak puji pun tak ada masalah. Kerana memang sentiasa terpuji. Yang terpuji ni, tak kira orang puji ke tidak, memang dia terpuji dah. Habis itu. Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Ini kisah secara detail. Ijmali dipanggil. Alam ya'tikum, apakah tidak datangnya pada kamu naba'ul ladina min qablikum, berita cerita perkhabaran akan orang-orang yang sebelum daripada kamu, umat-umat yang sebelum pada kamu. Itu kaum Nuh. Ada tak pernah dengar cerita ke kaum Nuh? Ya. Wa'ad, adanya cerita Ad, adanya cerita Samud, walladina min ba'dihim, dan umat-umat yang lain selepas daripada mereka. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui pasal mereka itu secara detailnya, melainkan Allah Ta'ala saja. Maka kita dengar cerita-cerita gini pun dah naik, dah kita boleh rasa, boleh ambil iktibar. Kita kena cepatnya menerima berita peristiwa ini untuk keimanan kita, untuk peringatan kita, untuk ambil pelajaran dia, pengiktibaran dia. Innallah ja'atuhum rusuluhum. Ja'atuhum rusuluhum ini adalah bayan bagi naba'.
penjelasan baginda. Apa itu berita? Apa itu cerita? Ja'atuhum rusuluhum, telah datangnya pada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinah, dengan membawanya bukti-bukti yang jelas. Faraddu aydiyahum, lalu mereka itu mengembalikan aydiyahum, tangan-tangan mereka, fi afwahihim, pada mulut-mulut mereka. Sini ada beberapa makna lah. Kita ambil makna mula-mula. Faradu aydiyahum, maka mereka itu menutupnya tangan mereka, fi afwahihim, pada mulut mereka. Mulut mereka sendirilah. Dia ambil tangan dia tutup mulut mereka. Dan ini, kalau ini dengan makna gigit. Gigit kerana nak marah. Ini dengan makna gigit kerana nak marah akan dakwah yang disampaikan. Satu lagi makna, mereka tutupkan, guna tangan mereka itu, tutupkan mulut Nabi. Tutup situ, afwahihim, him situ adalah rujuk pada Nabi. Tutupkan mulut Nabi. Tutup mulut Nabi maknanya tutup mulut Nabi bagi Nabi itu senyap. Dia buat usaha supaya dapat tutupnya mulut Nabi daripada menyampaikan risalah Allah. Ataupun yang akan jadinya tak faham. Dia buat apa saja perkara yang boleh menyebabkan orang itu tak akan nak pergi mendengar apa yang hendak diucapkan oleh Rasul-Rasul itu. Waqalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bih, sungguhnya kami kufur, kami ingkar akan apa yang diutuskan kepada kamu semua, bihi, dengannya, iaitu iman dan tauhid. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan sesungguhnya kami ini dalam keadaan ragu, mimma tad'unana ilaihi murib, akan apa yang kamu itu serukan kami kepadanya. Mana kami itu ragu, kami itu syak dan makin ragu, makin ragu. Jadi syakim, dia akan jadi syak dan dia akan jadi murid, makin ragu lagi. Mana bila makin ragu, dia akan adanya pengingkar. Dia akan adanya pengingkar. Dan dia menzahirkan kebencian dia. Dan dia akan menzahirkan hasad dengki mereka. Dia akan menzahirkan hasad dengki hasil daripada keraguan mereka itu. Qalat rusuluhum afillahi syakku fatiris samawati wal ard, berkatanya rasul-rasul itu kepada mereka, afillahi syakkun, apakah laginya kamu ini syak pada Allah Ta'ala, yang mana dialah fatiris samawati wal ard, dialah yang mereka cipta yang awal langit-langit dan juga bumi. Fatir ni dengan mana mubdi'. Mubdi' ini Allah Ta'ala yang mereka bid'ah, maknanya Allah Ta'ala yang mereka bid'ah, mana mereka benda yang baru. Allah Ta'ala yang mereka benda yang baru, daripada tak pernah ada jadi ada. Tak pernah ada sebelum pada ni jadi ada. Itu dipanggil mubdi'. Maka Allah Ta'ala cipta yang sebelum pada ni tak ada, pernah ada pun, langit-langit dan juga bumi, dan Allah Ta'ala ni lah yang cipta. Tiba-tiba kamu ragu. Kamu ragu pada Allah Ta'ala. Tergamuknya kamu. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Dia menyeru pada kamu supaya dia dapat mengampunkan dosa kamu, akan dosa-dosa kamu, wa yu'akhirakum, dan dia memberi tempohnya kepada kamu dengan tidak memberi azab kepada kamu, ila ajalin musamma, hingga ke tempoh masa yang ditetapkan. Jadi kamu nak tunggu masa akan diazab ke, ataupun kamu nak minta ampun? Qalu, mereka berkata, in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin.
Mereka berkata, in antum, tidaklah kamu ini illa basyarum mithluna, melainkannya manusia seperti mana kami saja. Kamu sebenarnya inginkan turiduna antasuduna, menghalang kami. Kamu inginnya menghalang kami amma kana ya'budu aba'una, akan sembahan yang dilakukan oleh tuk nenek kami. Kamu ingin halang, iya. Kamu ingin halang ajaran yang dibawa oleh tuk nenek kami yang menyembah sembahan-sembahan itu. Fa'tuna bisultani mubin, maka hendaklah kamu bawai pada kami akan sultani mubin, dalil yang zahir. Dalil yang zahir yang jelaskan. Yang dimaksudkan dalil yang zahir sini mu'jizah muqtarahah. Maksud dia mu'jizah muqtarahah. Mu'jizah yang boleh ikut sedap apa yang dia minta. Yang boleh ikut sedap apa yang mereka minta. Mereka minta itu, maka jadilah itu. Maka dia nak jadikan ini, jadikan ini, jadikan ini. Dia nak gitu. Mana boleh Nabi itu bukannya Allah. Nabi itu bukannya Allah. Habis itu. Qalat lahum rusuluhum inna'anu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Berkatanya rasul-rasul mereka itu kepada mereka, tidaklah kami ini melainkannya manusia biasa sama saja dengan kamu. Mana kami ini adalah manusia yang nyata. Kami ini adalah manusia yang nyata seperti mana kamu. Yang mana manusia yang hakikat dia adalah manusia yang kami ini. Seperti mana kamu yang hakikat manusia kamu itu. Sama je, kita ni sama. Jadi, adakah kami nafi? Tidak. Memang kita ni manusia lah. Walakinna Allah, akan tetapi Allah Ta'ala yamunnu ala man yasha'u min ibadihi, Allah Ta'ala nak bagi nikmat pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki di kalangan hamba dia, yang mana Allah Ta'ala nak bagi dia itu menjadi dilantiknya sebagai Nabi, mendapat nubuwah. Jadi jawab bagi fa'tuna itu, yang tadi yang dia minta, fa'tuna bisultanin mubin, yang dia minta itu, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Dan tidak layaknya, tidak bolehnya bagi kami membagikan kepada kamu bisultanin sebarangnya bukti mukjizah muqtarahah itu illa biidznillah, melainkan dengan izin Allah. Semua itu daripada Allah, kerana ia itu terhalang. Sebab kami tak ada kuasa. Allah Ta'ala. Dan kuasa pula nak bagi mukjizah ikut sedap mulut kamu nak apa. Anak suruh jadi gitu, nak suruh jadi gini. Ikut sedap mulut kamu tu, lagilah, aku tak boleh. Wa'alallah, dan ke atas Allah Ta'ala falyatawakkalil mu'minun, maka hendaklah orang yang beriman itu bertawakal padanya. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Mengapa tidaknya kami ini tidak bertawakal pada Allah Ta'ala, padahal dia sudah memberi hidayah kepada kami, akan tunjuknya jalan-jalan kami ini. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna, dan kami bersabar atas apa yang adaitumuna, yang kamu bagikan susah itu terhadap kami, yang kamu menyakiti kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, ke atas Allah Ta'ala maka hendaklah orang bertawakal itu bertawakal. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fauha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Dan berkatanya orang-orang yang kafir, yakni orang yang ingkar tauhid, li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum, kami pasti akan keluar perambatkan kamu semua, min ardina, daripada tempat tanah air kami ini, aw la ta'udunna fi millatina, ataupun kamu itu kembali beriman dengan agama anutan kami. Fa'auha ilaihim rabbuhum, lalu sini tasliyah, Rabbuhum, Tuhan mereka memberi wahyu kepada mereka.
lanuhlikanna zalimin, pastinya kami akan memberi binasa akan orang-orang yang zalim itu. Zalim sini maknanya al-kafirin, orang-orang yang kafir itu. Walanuskirannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan pastinya kami akan tempatkan kamu semua di tempat tanah air mereka itu, min ba'dihim, setelah daripada dibinasakan mereka, diazabkan mereka. Dzalika liman khafa maqami, perkara itu untuk orang yang takut maqami, di depan aku, wa khafa wa'idi, dan yang takut akan azab aku. Takut bila berdepan dengan aku, dan takut ketika takut akan ancaman azab aku. Dan ini seperti mana yang sebelum pada ni lah. Maqami situ dengan mana maqamil hisab. Ia duduk di depan aku ketika dihisap kelak ia takut. Takut bila dihisap masa tu akan pergi ke neraka. Wa khafa wa'id, dan dia itu takut akan janji azab aku. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu, sini tauhid fi du'a. Sini tauhid fi du'a. Makanya rasul-rasul itu meminta kemenangan, minta doa, minta pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala bagi jalan penyelesaian. Dapat jadi menyelesaikan masalah itu, memberi dapatnya kemenangan, memberi dapatnya pertolongan, boleh mengalah mengatasinya golongan-golongan yang penentang itu. Lalu fastajaba lahum, Allah Ta'ala pun memakbulkan doa mereka. Itu takdir lah. Bila doa, dalil makbul itu ayat selepas padanya. Wa khaba kullu jabbarin anid, ini dalil dimakbulkan doa. Maka jadi rugilah, jadi menanggung rugi besarlah. Kullu jabbarin, setiap yang sombong meta, anid lagi degilnya dia itu daripada menerima kebenaran. Min waraihi jahannam, min waraihi, di belakang dia sini dengan mana di depan dia. Bila dia tinggal ke belakang, maka dia sudah berada di depan. Bila dia meninggalkan belakang, maka dia sudah berada di depan. Maka sini dipanggil min waraihi dengan mana amamihi, depannya. Depannya apa? Jahannam, neraka jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, dan dia akan diberi minum daripada air danau, air yang mari daripada nanah dan juga darah orang yang diseksa dalam neraka. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Mereka dia tetap teguknya juga. Diberi air danau yang panas itu, air nanah yang panas itu, tetapnya dia teguknya juga minum. Wala yakadu yusighuhu, dan hampir-hampirnya dia tak dapat telan, tapi telanlah juga. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan datangnya kematian daripada segenap arah untuk jadinya mati, tapi tak mati. Wa ma huwa bimayyit, maka tidaknya dia tu menjadi mayat, tidak mati. Mana diazab dia kalau dunia ni mati lama dah. Dia azab pada dia kalau di dunia ni mati lama dah, tapi tidak mati-mati. Wa min waraihi, waraihi sini pula dengan mana ba'da dzalikal azab, dan selepas daripada azab itunya azabun ghalidh, ada azab yang lebih kasar lagi daripada yang mereka itu dapat. Lebih keras, lebih kasar yang mereka itu akan dapat.
Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar akan tauhid itu, yang kufur akan Rabb mereka itu, Tuhan mereka. A'maluhum, amal-amal mereka karamadin seperti abu, ishtaddat bihir rih, marinya angin yang kerasnya menipanya abu itu, fi yaumin, pada satu hari yang asif, yang marinya ribut angin yang kuat, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai', tidak mampunya dia itu menjaga, melindungi ke, menjaga akan apa yang mereka itu lakukan, ala syai' sesuatu pun. Mana nak ambil baliknya, abu yang hilang itu tak dapat nak ambil balik kerana sudahnya ditiup angin. Dan itulah perumpamaan bagi amal mereka, amal yang sudah menjadi abu, dan abu itu sudah ditiup angin, dan mereka itu tidak dapatnya mengembalikan laginya abu yang sudah jadi abu. Amal yang mereka itu sudah menjadi abu, dan abu itu pula hilang, dan mereka itu tidak boleh minta baliknya. Kerana inilah nak beritahu, amal-amal orang kafir itu terbatal. Bila terbatalnya, segala amal soleh dia itu tidak diterima. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Ya, itulah dianya ad-dhalalul ba'id, sesat yang sangat jauhnya dia. Sesat yang sangat jauhnya dia daripada kebenaran, maka akibatnya mereka itu tidak akan mendapatnya sebarang habuan daripada amal soleh yang dilakukan olehnya, yang pernah dilakukan olehnya, amal yang soleh sekalipun, dan tidak akan menjadi apa-apa pun, kerana dia sudah menjadi golongan yang sesat, yang jelas nyata, yang jauh daripada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa billahi